I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan oleh Allah pada pagi ini, walaupun kita mendapat kabaran sedih bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Bermulai tengah malam ni kita akan kuasakan PKPB, perintah kawalan pergerakan bersyarat, tapi tak apa, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita bersama untuk mengekang wabak COVID-19. Saya antara yang paling terasa juga sebab banyak program-program saya di luar sempena Maulidul Rasul ini mungkin terpaksa dibatalkan ataupun diteruskan dengan ustaz jemputan yang lain, tapi saya haraplah kalau tak ada saya pun boleh diteruskan dengan ustaz yang lain, insya-Allah. Bagi warga negara, bagi warga Lembah Kelang, harap sabar, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mungkin nak beri kita sesuatu yang lebih baik. Dan biasanya Allah akan tarik sesuatu sebelum Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Dan seterusnya mungkin Allah nak menguji kita. Bukan mungkin, tetapi pasti Allah nak menguji kita sejauh mana kita menikmati ataupun kita mensyukuri nikmat masa lapang, nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan barisan Exco Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Saya hari ini tiba giliran saya untuk kita membicarakan atau kita berkongsi ilmu berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan hari ini kita akan bicara tentang suatu tajuk iaitu rasional akhlak dari sukan memanah. Peliknya Ustaz tajuk pagi ni kan.
boleh dapat rasional akhlak daripada memanah. Memanah kalau kita lihat sepada sukan, melemparkan anak panah, menarik tali, kemudian kita mensasarkan kepada bull eyes tu, papan sasaran kita tu, datang mana akhlaknya? Dan kita bicarakan tentang itu insya-Allah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang kedua, boleh tinggalkan komen yang membina untuk kita bersama. Yang ketiga adalah tuan-tuan boleh share video ini kepada saudara mara kita ataupun sahabat anda kita. Dan kalau tuan-tuan ingin menyaksikan kembali siri Tazkirah Pagi yang dianjurkan oleh unit media ataupun division media Majlis Dakwah Negara, boleh subscribe Dewan Dakwah di YouTube, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, untuk dapatkan video-video yang ataupun tazkirah yang telah kita laksanakan sebelum ini. Apa yang menariknya, di Tazkirah Pagi ni kita menampilkan barisan Esko Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita ada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zuramli sendiri. Kemudian kita ada Timbalan Presiden iaitu Dr. Robiah K. Hamzah. Yang ketiga, kita juga ada naib presiden yang berkongsi di Tazkirah Pagi adalah Ustazah Isfadia. Kemudian kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Kita ada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kita ada Ustaz Muhyiddin. Dan kita juga menjemput penceramah-penceramah luar, antaranya Ustaz Hafiz Mansur, Brother Syakiri yang merupakan Esko Kluster Non-Muslim. Dan juga kita pernah menjemput profesional-profesional, jadi bukan sekadar perbincangan dari sudut agama. InsyaAllah kita akan kembangkan kepada video-video ataupun perkongsian dari sudut profesional, dari sudut kesihatan, dari sudut keuangan. Dan kita pernah bangkitkan baru ni tentang dari sudut keuangan daripada Datuk Mahdi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pagi ini kita nak bicara tentang rasional akhlak dari sudut sukan memanah. Rupanya sukan memanah ada rasional akhlaknya. Tapi sebelum tu kita bicara dulu, apa dalilnya? Selama ni mungkin pernah kita dengar hadis yang menyebutkan bahawa allimu auladakum bis-sibaha war-rimayah. Ajarkanlah anak kamu berenang dan memanah. Kalau kita rujuk dari sudut hadis ni, ada yang mengatakan bahawa dia bukan hadis daripada Nabi SAW, tetapi adalah athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Namun, hadis tu walaupun athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, tapi ada hadis yang menyokong tentang sukan memanah ini daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Salamah Al-Aqwa bin Al-Aqwa radhiyallahu an berkata, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yantadilun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu." Daripada Salamah bin Aqwa, baginda SAW berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjalan, telah melalui, marra ni maksudnya telah melalui suatu kumpulan daripada suku Aslam yang sedang berlumba dalam menunjukkan kemahiran memanah. Maksudnya dalam sukan memanah lah kan, sukan memanah, berlumba. Maka Nabi SAW berkata, panahlah wahai Bani Ismail, kerana sesungguhnya nenek moyang kamu dulu adalah ahli dalam memanah, maka panahlah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni hadis sahih. Ini anjuran tentang memanah. Jadi menyokong kepada apa yang kita sebutkan, alimu auladakum bisibaha war-rimayah tadi tu. Jadi hadis ni yang menyokong atau menguatkan kepada apa yang kita dengar selama ni, betul, boleh kita amalkan, iaitu alimu auladakum bisibaha war-rimayah. Yang kedua, kalau kita lihat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Ketika itu baginda berkhutbah di atas mimbar. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nabi membaca sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Anfal ayat 60. Yang bermaksud,
dan persiapkanlah diri kamu semua untuk melawan musuh daripada segala jenis kekuatan yang mampu kamu kumpulkan ataupun kamu sediakan. Lalu Nabi menambah, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah daripada memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah daripada memanah, dan sesungguhnya kekuatan itu adalah daripada memanah. Jadi hadis riwayat Muslim. Hadis ni hadis sahih. Jadi rupanya di sebalik sukan memanah ni dia ada kekuatannya, dia ada kekuatan yang kita tak perasan ataupun yang perlu kita kaji dan perlu kita bongkar tentang apa sebenarnya rasional. Kenapa baginda SAW menggalakkan kita untuk berenang, untuk memanah, untuk menunggang kuda. Jadi ketiga-tiganya semuanya ada rasionalnya, semua ada rasional. Ada yang mengatakan antaranya Fadil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Dia menyebutkan bahawa menembak dengan pistol juga adalah panah moden. Panah moden sebab fungsinya sama. Jadi kalau hadis ni menyebut tentang memanah, sebenarnya ada relevannya kenapa memanah. Saya nak kongsikan sedikit tentang itu. Terbaca dalam satu artikel dalam kitab Baharul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi almarhum, dia sebut bahawa kepentingan belajar memanah ini bila Perang Dunia Ketiga berlaku, dijangkakan sangat singkat tetapi mampu meranapkan dunia. Selepas itu dunia kembali ke zaman pertengahan dahulu, iaitu berperang dengan menggunakan pedang dan panah. Ini pandangan ataupun mungkin Allah telah beri ilham kepada almarhum Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab Baharul Mazi, bahawa dia menjangkakan ataupun ada kajian yang dilakukan tentang bila Perang Dunia Ketiga nanti semua senjata canggih, senjata moden akan musnah dan manusia akan kembali selepas itu dengan berperang menggunakan panah dan pedang. Seorang panglima tentera juga barat, Louis Lord Mountbatten, dia panglima tentera Perancis, pemimpin tentera Perancis. Dia menyebutkan bahawa Perang Dunia Ketiga senjata nuklear akan musnah. Manusia kembali menggunakan anak panah dan pedang. Dia juga disokong oleh barat. Yang ketiga, tokoh ni tuan-tuan kenal, namanya Albert Einstein. Berkata selepas Perang Dunia Ketiga, dunia kembali menggunakan batu dan kayu. Manusia kembali menggunakan batu dan kayu. Sebab itulah kalau kita lihat dalam peperangan Uhud, baginda SAW menyediakan suatu pasukan tentera pemanah yang sangat hebat dan Nabi letakkan di tempat yang sangat strategik, iaitu bukit kecil di sebelah Jabal Uhud, dan bukit itu dipanggil Jabal Ar-Rumah. Kalau kita pergi, bukan Jabal rumah siapa, tak. Cari rumah kat atas tu memang tak ada jumpa rumah. Dia bukan rumah tu Ar-Ramyu. Jadi Ar-Rumah tu adalah dipanggil bukit itu sebagai Jabal Ar-Rumah, bukit pemanah. Bukit. Baginda SAW meletakkan 70 tentera pemanah di atas bukit tersebut untuk berhadapan dengan kumpulan musyrikin Quraisy yang sangat marah ketika itu dan sangat bersemangat untuk mengalahkan Islam kerana mereka ini rasa malu bila tewas dalam peperangan Badar, dalam peperangan Badar. Begitu baginda meletakkan, kalau kita istilahkan sekarang ni, pemanah ni adalah sharpshooter. Dia adalah penembak tepat, ataupun bahasanya yang biasa kita dengar adalah sniper. Jadi tentera pemanah ni adalah sniper. Biasanya kalau dalam peperangan, kalau kita tengok movie tengok cerita Pascal baru ni, sniper ni seorang je, penembak tepat je, sharpshooter ni seorang je kan. Tapi Nabi SAW dia menyediakan 70 sharpshooter, 70 sniper. Jadi strategi Nabi SAW sangat hebat dan Nabi melaksanakan yang disebut bahawa ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. 3 kali Nabi sebut, maksud memang ada kekuatan dari sudut memanah ini. Dan diketuai oleh Abdullah bin Jubair An-Nu'man Al-Ausi Al-Ansari yang menjadi komander kepada pasukan pemanah itu.
Jadi kita lihat kepentingan memanah. Okay. Apa yang kita dapat ambil? Ini rasional memanah. Okay. Kita masuk rasional akhlak dari sudut memanah. Seorang pemanah perlu menghilangkan semua gangguan dan mengosongkan minda mereka serta memberi tumpuan kepada sasaran mereka supaya panahan menjadi lebih konsisten. Jadi secara tak langsung, seorang pemanah memerlukan suatu skill, suatu teknik, metod, cara bagaimana nak mengosongkan minda mereka daripada gangguan sekeliling. Mungkin gangguan penyokong yang bersorak, yang menjerit, ataupun kalau kita memanah di luar mungkin ada orang sedang berlari ataupun berbasikal. Jadi itu semua adalah gangguan. Jadi kita perlu ada satu skill untuk menghilangkan gangguan tersebut. Macam mana? Kita kena abaikan sebab sasaran kita adalah bull eyes tu yang titik yang paling kecil atau bulatan yang paling kecil pada papan sasaran kita. Okay. Jadi latihan daya fokus ketika memanah ini secara tak langsungnya dari sudut akhlaknya boleh membantu seseorang menghadapi situasi yang bertekanan tinggi, depression yang sangat tinggi dan permasalahan kehidupan seharian. Jadi bagaimana dia boleh menghilangkan gangguan ketika mana memanah dan memfokuskan kepada sasaran mereka. Jadi dengan teknik itu juga kita boleh bawa keluar bila kita menghadapi ujian, menghadapi masalah yang besar sehingga menyebabkan kita rasa tertekan, stres, mengalami depresi yang tinggi. Jadi kita cuba ambil daripada bagaimana kita boleh membuang segala gangguan ketika memanah, kita ambil untuk kita terjemahkan dalam kehidupan seharian dan daya fokus. Sebab itu kalau ada masalah, kita jangan lari daripada masalah. Cara menyelesaikan masalah yang digariskan adalah kita kenal pasti dulu masalah apa, kemudian kita selesaikan masalah tersebut. Bila selesai masalah tersebut, hilanglah masalahnya. Tapi kalau kita lari daripada masalah, kita akan ada masalah lain lagi yang akan timbul. Ada masalah lain yang akan timbul. Itu cara kita nak memfokuskan kepada masalah yang kita hadapi sama dengan kita fokus kepada apa-apa sasaran yang kita panggil sasarkan ataupun aim tu. Kan? Itu. Nah. Yang kedua sebenarnya, bila seorang yang menghadapi masalah, degupan jantungnya ni tak normal. Sebab itu bahaya. Takut heartbeatnya, degupan jantung terlalu laju boleh menyebabkan dia collapse dan sebagainya, tekanan darah tinggi boleh naik. Bagaimana seorang yang nak memanah, kita nak memanah, kalau kita bernafas dengan laju, dia akan mengganggu panahan kita. Maksudnya mungkin anak panah tu tersasar daripada sasaran kita. Jadi latihan untuk kita mengawal pernafasan. Latihan untuk mengawal pernafasan itu sama juga kalau kita menghadapi masalah, kita duduk dengan tenang, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita istighfar, tenangkan diri dulu, ambil uduk, kan? Tenangkan diri, duduk, baru kita fokus apa masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kita cari penyelesaian, bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya itu latihan. Jadi, kalau bagi seorang memanah, bukan saja dia perlu kosongkan minda dia untuk memanah, mengosongkan minda di sebarang gangguan yang ada di sekeliling dia untuk memanah. Yang kedua adalah latihan pernafasan dia. Latihan pernafasan untuk mengekalkan anak panah itu tepat kepada sasaran. Dia tidak boleh bernafas dengan laju. Kemudian dia kena mengatur nafasnya. Supaya bila mana dia lepaskan anak panah tersebut dalam keadaan dia tenang. Dia tenang. Jadi kita dalam mungkin nak memutuskan suatu perkara yang besar, kita adalah decision maker, kita adalah pemutus dasar. Jadi penting kepada kita untuk kita putuskan suatu perkara itu di waktu kita tenang. Bukan di waktu kita sedang kelam kabut, di waktu kita sedang mengalami depresi yang tinggi. Sebab itu ini latihan yang kita dapat. Boleh dapat tuan-tuan insyaAllah bersama saya. Inilah insyaAllah sukan memanah. Okay. Yang kedua,
Saya nak tanya satu soalan kepada sidang penonton yang mengikuti kita pada pagi ini. Kan? Kenapa bila seseorang tu nak memanah, dia akan tutup mata sebelah. Dia akan tutup mata sebelah. Rasa-rasanya apa? Boleh tinggalkan di ruang komen, insyaAllah. Nanti ada masa saya baca, insyaAllah. Okay? Rasa-rasanya apa? Kalau jawapan orang kampung saya, orang kampung saya kata, Ustaz, kalau tutup kedua belah mata, nak tengok apa, dia kata, nak pandang apa. Jadi kita tutup mata sebelah tu, boleh nampak lagi. Itu orang kampung saya beri jawapan. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita rujuk dari sudut sains, orang yang buta mata sebelah, dia takkan hilang 100% warna. Cuba tuan-tuan di rumah sana, tutup mata sebelah ataupun di pejabat, tutup mata sebelah, lihat satu objek yang bulat, kan? Okay, lihat satu objek yang bulat. Jam dinding contohnya. Kita lihat jam dinding, kan? Okay. Adakah berubah bentuk objek tersebut daripada bulat jadi lonjong atau menjadi empat segi? Tak, dia tetap bulat. Yang kedua, para saintis kata, orang yang buta mata sebelah ni, dia tidak akan hilang 100% warna. Dia tidak akan hilang 100% warna. Jadi kalau jam kita mungkin bingkainya warna hitam, kemudian dia punya muka dia warna putih, dia tetap juga bila kita lihat itu, dia tidak berubah warna. Hitam dan putih juga. Tetapi, saintis kata, orang yang buta mata sebelah ni akan hilang 70% jarak. 70% jarak. Iaitu kalau dia buta sebelah, dia akan ada masalah dari sudut jarak. Mungkin dia nak mengambil sesuatu, tapi dia hilang jarak, dia akan rasa benda yang nak diambil tu dekat, tapi hakikatnya jauh. Sebab itulah tuan-tuan, pernah terfikir tak kita? Ini saya dapat soalan ni daripada anak saya. Kan? Dia tanya, Abi, kita ada 2 biji mata, tapi kenapa kita nampak semua benda satu? Kita ada 2 biji mata, kenapa nampak semua benda satu? Saya pun pening kepala lah. Kenapa Saya jawab lah ketika tu. Supaya kita nampak satu, kalau kita 2 biji mata nampak 2, kita tak tahu mana satu objek yang sebenar. Mungkin kita salah ambil. Kan? Itu jawapan saya lah ketika tu. Tapi saya tak berhenti pada tu sebab saya kena cari jawapan untuk anak saya. Saya kena cari jawapan untuk saya. Akhirnya saya merujuk, saya baca. Rupanya bila kita hikmah kita ada 2 biji mata dan melihat semua benda satu, kita akan ada titik tumpu. Jadi akan melahirkan perspektif keliling kita ni. Jadi kita akan ada titik tumpu. Tujuan untuk titik tumpu itu adalah mengukur jarak. Untuk mengukur jarak. Kalau kita ada mata sebelah kita takkan boleh ukur jarak sebab kita tak ada titik tumpu. 2 biji mata melihat satu objek dan ada titik tumpunya. Bila ada titik tumpu, jadi kita akan dapat ukur jarak, insyaAllah. Dari sudut sains, dari sudut praktis. Sebab itu kita lihat pada tubuh badan kita ni, insyaAllah ada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita kaji. Lepas tu anak saya tanya lagi, Abi, kenapa kita batang hitung satu tapi lubangnya 2? Saya pun pening kepala nak jawab tuan-tuan, krik garu kepala yang tak gatal ni. Kira saya fikir, ni orang kampung saya ajar jawapan. Dia kata kalau tersumbat sebelah, ada sebelah lagi. Kalau satu je, kata sumbat, nak bernafas ikut mana? Lepas tu bernafas ikut mulut. Itu jawapan saya ketika tu lah. Tapi saya tak puas hati, saya takkan berhenti di situ, saya akan carikan jawapan tu anak saya. Rupanya, contoh ambil jari, letak bawah hidung. Cuba hembus perlahan-lahan. Kita akan rasa ada udara yang laju, ada udara yang perlahan. Jangan hembus kuat-kuat. Dia sama dari kita berhembus perlahan. Bernafas macam biasa. Rupanya ada yang perlahan dan ada yang laju. Yang laju itu tugasnya adalah membuang baki udara, baki oksigen dalam paru-paru kita, kan? Kemudian menghirup udara yang segar masuk dalam paru-paru. Itu fungsi lubang hidung yang laju. Yang perlahan hembusannya ini adalah untuk mengesan bau. Kalau dua-dua laju kita tak dapat kesan bau. Itu kita nak cium minyak wangi, nak hidup minyak wangi.
kita kena hidu dengan perlahan supaya hidung kita ni dapat detect, dapat kesan bau apa, bau wangi. Kalau laju kita tak dapat kesan bau apa, insyaAllah. Dan saintis kata dia akan bertukar dalam tempoh 3 jam. Tapi di minit yang mana tidak diketahui. Jadi Allah Ta'ala adalah kadang-kadang kanan laju, kiri perlahan. Kadang-kadang pula nanti tukar kiri laju, kanan perlahan. Jadi dua-dua adil untuk dua-dua dapat bau dan dua-dua berfungsi untuk membawa oksigen, insyaAllah. Itu kalau kita kaji tentang penciptaan kita, masya-Allah. Penciptaan. Saya baru ni menziarahi satu pondok di Temerloh, Pahang. Dan pondok madrasah Darul Ulum di Lancang, Pahang. Betul-betul di tengah Semenanjung. Tok Guru Sebrudin ajar saya, dia kata, saya nampak. Saya bila tanya, sebab dia pakar falak syar'i, pakar falak. Jadi bila pakar falak ni, saya tanya tentang fenomena yang waktu subuh tu. Waktu subuh, Allahumma salli, waktu subuh yang ditambah 8 minit. Apa sebenarnya di sudut ni, okay? Disebutlah. Rupanya jari kita yang 5 ni, jari kita yang 5, disebut ini solat subuh. Okay? Solat subuh nak pergi zuhur, kan jaraknya jauh kan. Ni pendek je, yang ni panjang sikit kan. Jadi jaraknya jauh. Jadi antara subuh dengan waktu zuhur, panjang masa. Zuhur ke asar, dia dekat. Jadi masanya tak terlalu pendek, tak terlalu panjang sangat, tapi asar nak ke maghrib. Okey, asar nak ke maghrib. Dia sangat dekat. Jadi jari tengah dengan jari kelingking tu sangat dekat. Kemudian daripada maghrib nak ke isyak, nampak dia ada jarak sikit. Jarak sikit berarti dia ada tempoh, sejam setengah. Tapi daripada isyak nak ke subuh. Daripada isyak nak ke subuh di sini. Daripada isyak nak ke subuh, dia kena ikut jalan luar ni. Okey. Jadi daripada isyak nak ke subuh ni, jadi waktu isyak ni adalah bila terbit fajar sadiq. Maksudnya bila masuk waktu subuh, habislah waktu isyak. Jadi sebab itu subuh ni panjang macam ni. InsyaAllah, pada jari je. Kan? Pada jari je boleh mengukur waktu atau memberi syarat kita pada 5 waktu solat. 5 waktu solat. Dan kenapa tak 50? Sebelum ni 50. Kalau 50 jari kita mungkin ada 50 lah, Allah Alam. Tapi nampak cantik 5. Dan ukuran jari ni ada kaitan pula dengan. Tapi ada pula setengah kita. Kita lihat jari daripada sudut pandang yang lain apa. Dia kata ini kahwin satu. Kahwin satu. Jadi dia tak kahwin 2 tu tinggi. Jadi ujiannya berat, dugaannya berat. Susah memang nak melepasi sebab dia tinggi. Tapi bila dah kahwin 2, dia turun ke bawah. Jadi dia mudah. Nak kahwin 3, lagi ke bawah. Nak kahwin 4, lagi turun bawah. Jadi lagi senang. Jadi ada juga yang memandang dari sudut sudut pandangan lain, dari sudut pandangan ni. Kita tadi bincang tentang waktu solat. Tapi ada pula yang melihat daripada sudut poligami, masya-Allah, atas kekreatifan masing-masing, masya-Allah. Okay. Itu yang kita dapat. Okey, apa yang kita dapat ambil? Untuk kita panah satu sasaran yang jauh tu, kita memerlukan ketenangan, kita perlu bernafas dengan perlahan, okey. Kemudian kita perlu menghilangkan semua gangguan di kiri dan kanan kita. Jadi kita akan kecilkan mata kita untuk memanah. Rupa-rupanya kita pejam mata sebelah tu, istilahnya tadi kita kata butakan mata sebelah tu, adalah untuk membawa objek yang jauh itu dekat dengan kita 70%. Berbanding kalau kita buka mata macam ni, 2 mata kita buka, memanah, sasaran kita tu jauh 100 meter contohnya, dia tetap berada pada 100 meter. Tapi bila kita menutup mata kita sebelah, kita telah membawa objek tu dekat dengan kita 30%. Berarti kita dah jimat 70%. Jadi bila jimat 70%, sasaran kita ataupun pandangan kita lebih tepat. Lebih tepat. Itu yang pertama. Dan apa hikmah yang seterusnya dari sudut sains kalau kita bicara tentang pejam mata sebelah ni?
Okey, cuba bayangkan kita melihat satu tulisan yang halus, tulisan yang kecil. Kalau kita ingin membaca tulisan tersebut, apa yang kita biasa lakukan? Kita akan kecilkan mata kan? Patutnya kalau ikut logik akal kita kena besarkan mata. Besarkan mata untuk lihat objek tu. Jadi bila besarkan mata lihat objek, lagi kabur. Tapi yang diajar pada kita adalah untuk kita Allah untuk membaca satu tulisan yang halus tu, kita akan kecilkan mata. Kecilkan mata. Kenapa? Sebab ikut sainsnya bila cahaya banyak masuk dalam mata kita, dia akan ada gangguan cahaya silap. Jadi bila kita kecilkan mata kita, kita mengurangkan cahaya masuk dalam mata, jadi kita akan dapat fokus kepada tulisan tu. Jadi tulisan tu lebih jelas. Okay. Jadi dari sudut sains dia, bila kecilkan mata dengan menutup mata sebelah, kita Allah SWT mengurangkan cahaya masuk dalam retina mata kita. Jadi sasaran kita lebih jelas. Apa yang kita boleh ambil dari sudut akhlak sebenarnya? Papan sasaran itu adalah matlamat kita. Apa matlamat kita? Adalah akhirat. Dan bull eyes yang bulatan kecil yang markah tertinggi itu adalah syurga Firdaus, Jannatul Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Yang lain tu syurga Adenin, syurga Ma'wa, syurga Darussalam, itu ada semua. Tapi kita nak fokus yang Jannatul Firdaus yang bull eyes yang kecil. Jadi bila kita nak fokus Jannatul Firdaus yang kecil tu, kalau tersasar kita punya pun kita dapat Jannatul Ma'wa. Kita mungkin dapat Jannatul Na'im. Tersasar sikit kita dapat Jannatul Adenin, kan? Kalau kita dah fokus dekat Adenin, tersasar mungkin keluar daripada sasaran, terus daripada papan sasaran kita, mungkin kita terkeluar dari syurga terus. Nampak ni simbolik dari sudut memanah. Kita nak fokus yang Jannatul Firdaus yang kecil itu. Sebab itu Jannatul Firdaus ni tinggi, markah tinggi. Jadi kita kena aim yang markah tinggi tu. Okay. Jadi kita kecilkan mata kita untuk fokus kepada yang namanya akhirat, yang namanya syurga tadi. Kita kecilkan mata kita secara tak langsungnya, tuan-tuan. Kita akan mengecilkan pandangan kita di sekeliling ni, iaitu dunia. Mengecilkan pandangan kita pada dunia. Kalau kita fokus pada akhirat, kita akan mengecilkan pandangan kita pada dunia. Macam kamera DSLR lah, kan? Yang ada lensanya tu, ada lens, kita kurangkan cahayanya untuk fokus yang di belakang. Objek di hadapan dia akan automatik jadi kabur ataupun blur. Jadi blur, kan? Kalau kita fokus objek di depan yang dekat dengan kita, dia akan menyebabkan objek di belakang itu kabur ataupun blur. Sebab itu kita bila fokus kita pada akhirat, kita panah tu, sasaran tu adalah syurga, sasaran tu adalah kita bahagia nanti di akhirat. Kita mengecilkan ni, jadi objek kat depan kita yang dekat dengan kita, iaitu namanya dunia ini, kita blur, kita akan kabur, tak nampak pun dia punya keindahan dia, sebab kita fokus di akhirat yang jauh di sana. Kalau kita fokus pada dunia, kita tak akan nampak kecantikan, keindahan yang di sana, di akhirat. Itu dari sudut akhlak, Masya Allah. Bukan sekadar memanah, bukan sekadar pejam mata, rupanya ada rahsia, ada rahsia yang patut kita ambil dari sudut rasional akhlak tentang memanah ini, tentang memanah. Masya Allah, masa mencemburui kita sepatutnya berhenti pukul 8, tapi kita start tadi 7.40 kan. Kita tak bersikap sikit insyaAllah. Yang ketiga, kalaulah papan sasaran kita ni jauh, apa yang perlu kita buat? Kita akan menarik tali itu dengan lebih kuat. Dengan lebih kuat. Lagi jauh, lagi panjang tali itu kita tarik, dan perlukan kekuatan yang sangat tinggi untuk menarik tali yang berat tadi. Bila kita melepaskan anak panah, barulah sasaran kita, anak panah kita sampai ke sasaran sana. Tadi kita dah iktibarkan papan sasaran kita itu adalah syurga, adalah akhirat. Kita nak kebahagiaan hidup di akhirat. Kalaulah
kekuatan kita ataupun tenaga kita tak kuat, mungkin anak panah tu tak sampai ke sasaran. Dia akan jatuh di pertengahan. Dia akan menjudam, jatuh ke tak sampai pun anak panah kita ke papan sasaran. Sama juga kalau kita telah meletakkan sasaran kita adalah akhirat, adalah syurga, dan kita nak pull eyes tu adalah Jannatul Firdaus tu. Apa yang patut kita lakukan? Ya, kita kena kuat ibadah kita. Kita kena tambah kekuatan dengan solat tahajud, kita kena tambah kekuatan dengan puasa sunat, kita kena tambah kekuatan dengan sedekah, kita kena tambah kekuatan kita dengan solat sunat dan sebagainya, amalan-amalan sunat yang lain untuk kita dapat kekuatan. Tapi jangan malas. Kalau kita malas, umpama kita tarik anak panah pun salah lembik, tak sampai pun ke sasaran. Tapi kalau kita tarik dengan bersemangat, kita buat solat tahajud dengan semangat, walaupun mengantuk, buat juga, tarik juga dengan semangat, kita akan sampai ke sasaran. Dan itulah rasional dari sudut akhlak yang kita dapat ambil pada pagi ini dari sudut sukan memanah. Selain daripada memanah ini adalah latihan untuk pernafasan, latihan mengosongkan gangguan persekitaran kita. Rupanya dari sudut sukan memanah ni kita dapat simbolikan ya, ataupun kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita nanti di alam sana, di alam akhirat nanti, syurga ataupun neraka, bergantung kepada sasaran kita, bergantung kepada kita berjaya tak untuk mengosongkan persekitaran ni sebab kita nak fokus kepada akhirat, berjaya tak kita untuk mengecilkan mata kita daripada melihat dunia ini untuk kita memandang jelas kepada sasaran kita akhirat. Jadi ini sebenarnya rasional akhlak daripada sukan memanah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT sekalian, sebenarnya saya ni ada menganjurkan seminar rasional 24 jam sunnah Nabi SAW. Jadi setiap amalan sunnah Nabi SAW saya jadikan dia seminar. Kadang-kadang seminar tu sehari, setengah hari boleh insyaAllah untuk kita bincangkan satu topik. Dan juga kalau siapa yang mengikuti saya di Radio Aikim setiap hari Rabu pukul 10 pagi hingga pukul 11, inilah yang saya bicarakan tentang rasional di sebalik amalan sunnah Nabi SAW. Jadi cukup sekali itu tuan-tuan. Sekali lagi saya kepada sahabat-sahabat di luar sana, kita sebenarnya melancarkan satu tabung untuk membantu membiayai program-program dakwah kita laksanakan, terutamanya macam tazkirah pagi ni, dan kita juga ada tazkirah bulanan berbentuk forum yang kita menampilkan penceramah-penceramah hebat. Itu juga memerlukan kos tuan-tuan. Dan ada juga di kalangan kita yang turun di lapangan, sebagai contoh Brother Syakiri yang turun di lapangan untuk berdakwah kepada non-Muslim, masyarakat orang asli dan sebagainya. Jadi memerlukan kepada dana. Jadi saya minta tuan-tuan pagi ini, okay, jangan masukkan RM1. Jangan RM10. Kita bukan tak nak. Kalau boleh kita nak bantu dakwah ni, jangan RM10. Paling kecil yang masukkan dalam akaun Majlis Dakwah Negara, RSB ada nombor tertera di bawah ni. Paling kecil ialah RM50. Boleh tuan-tuan, insyaAllah. Bantu kita untuk kita sama-sama menyampaikan risalah Allah di seluruh muka bumi ini, insyaAllah. Jadi cukup sekali itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu adalah atas lemahnya dan jahilnya ilmu saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets